InsyaAllah macam ni. Dia apa, besok pagi bila subuh dia start balik dengan kita ni. Pagi bila subuh tu kita lihat dan makan harapan sama balik bulan Duha. Besok boleh ya? Kita boleh subuh boleh. Lepas subuh dia start. Lepas tu akhir dia setengah kena berhenti tidak makan mula-mula masuk ke belakang kita sama juga. Dah sejam. Pasal akan tidak sama ni. Kali kan? Esok lagi dah buka ni. Jika nak kita berhenti kejap. Tengah jam sampai mana kita makan. Boleh? Express dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Memandangkan masalah muwafiq dan masbuk itu merupakan perkara yang amat penting dan wajib diketahui oleh semua para makmum dan seluruh ummah Islam amnya. Kerana masalah itu masalah muwafiq dan masbuk, yang mana nama buku ni pun masalah muwafiq masbuk, mempunyai kaitan rapat dengan ibadah salat, ibadah sembahyang. Sembahyang bagi seseorang makmum sembahyang bagi seorang makmum tidak akan menjadi sempurna dan sah selagi mereka jahil dalam masalah itu, masalah muwafiq dan masbuk. Lebih-lebih lagi jika melanggar hukum-hukum fiqh dalam masalah muwafiq dan masbuk. Sebab bagi makmum yang muwafiq, bagi makmum yang masbuk, dia ada hukum-hukum dia. Makmum muwafiq
wajib kita menyempurnakan hukum sebagai makmum muafiq. Makmum masbuk wajib kita menunaikan hukum sebagai makmum masbuk. Kalau kita langgar hukum makmum muafiq tetapi kita langgar hukum sebagai makmum muafiq, dibawa kepada batal sembahyang, bukan lufu padilat berjemaah, bukan. Batal sembahyang. Sama juga kita langgar hukum sebagai makmum masbuk, boleh bawa kepada batal sembahyang, bukan lupu fadilah berjemaah 27, bukan. Kemudian dalam buku ni hanya membicarakan masalah muafiq dan masbuk, tetapi berkaitan dengan sembahyang berjemaah bukan hanya syarat mengetahui muafiq dan masbuk sahaja. Berkaitan dengan muafiq masbuk ni salah satu daripada beberapa syarat yang banyak untuk memastikan sembahyang berjemaah kita tu sah. Bukan hanya masalah muafiq dan masbuk semata-mata. Ini hanyalah sebahagian daripada syarat-syarat untuk sah qudwah, untuk sah makmum mengikuti imam. Bukan hanya kita nak sambil berjemaah, untuk matikan sambil jemaah kita tu sah, kena pandai muafiq masbuk saja, bukan. Di antaranya mengetahui masalah muafiq masbuk, yang mana takrifan dia, pengenalan dia kena molek. Kemudian hukum dia kena pasti molek supaya kita tak langgar hukum dia. Tapi bukan hanya nak pelihara hukum sebagai makmum muafiq dan masbuk sahaja. Ini menjadi satu kewajipan kepada makmum. Dan memang kita orang lelaki pasti menjadi makmum sekurang-kurangnya sembahyang Jumaat. Tetap dah kita orang lelaki menjadi makmum sembahyang Jumaat sekurang-kurang. Maka wajib atas kita, wajib fardu ain mengetahui syarat-syarat berjemaah. Di antaranya memelihara hukum sebagai seorang makmum muafiq ataupun makmum masbuk. Ini kewajipan fardu ain kepada kita. Kita sembahyang berjemaah, dia akan bicara di hadapan. Hukum sembahyang berjemaah khilaf ulama. Dalam mazhab Syafi'i kita pun khilaf ulama. Satu pandangan fardu kifayah, bukan fardu ain. Satu pandangan sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut semata-mata, bukan fardu pun. Tetapi apabila kita sembahyang berjemaah untuk dapat fadilah, selain daripada kalau fardu kifayah, untuk menyempurnakan tuntutan fardu kifayah, walaupun di tempat kita sudah ada orang yang sembahyang berjemaah, tapi kita nak dapat fadilah 27. Sembahyang berjemaah fardu kifayah ataupun sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut. Tetapi kalau kita nak sembahyang berjemaah fardu ain kepada kita mempelajari syarat-syarat berjemaah, termasuk berkaitan dengan muafiq dan masbuk. Rajin sembahyang jemaah fardu kifayah ataupun sunnatun muakkadah, tapi belajar dak hukum hak fardu ain tu dak belajar. Hak ni hak masalah zaman sekarang. Beramal rajin berjemaah tu, beramal lah, tapi ilmunya macam mana? Ajak orang datang berjemaah satu perkara yang sangat baik, tetapi kita ajak orang datang berjemaah, kita ajar dak mereka berkaitan dengan hukum-hukum berjemaah. Tahu ajar, bahkan hak mengajak tu pun tak pernah belajar pun hukum-hukum berjemaah. Tu bukan mereka tu. Tu bukan. Berjemaah rajin terkadang tu timbul, berjemaah rajin, bawa anak berjemaah. Tetapi kalau diadakan kuliah agama, dia pun bawa anak lari daripada kuliah agama. Ini satu tauladan yang sangat buruk, yang terkadang ditunjuk oleh mereka yang nampak rupanya rupa masjid, rupa agama.
Tapi tauladan yang ditunjuk pada anak tu dengan tauladan yang sangat buruk. Datang ajak berjemaah, nak dapat fadilah. Tapi kalau ada orang mengajar je, terkadang orang mengajar tu mengajar bab akidah untuk sah iman kita, dah lari bawa anak dia. Ini memang tauladan dan bapa yang sangat tidak bertanggungjawab. Dia sudah memesongkan apakah dia agama kepada anak dia sendiri. Dia hanya tunjuk tauladan rupa saja, tapi ilmu agama tidak ada. Amalan agama tanpa ilmu. Berjemaah tu sunnah Nabi SAW. Tetapi ilmu hak berkaitan dengan hukum berjemaah, sunnah Nabi SAW tidak dipelajari. Ni hak kadang timbul di akhir zaman, hak golongan-golongan yang seumpama ni. Jadi kita sebagai jemaah fardu kifayah ataupun sunnatul muakkadah, tetapi belajar hukum dia, belajar syarat untuk sah berjemaah. Bayangkan sembahyang seorang satu pahala, sembahyang berjemaah bukan double, bukan triple, 27. Dia panggil apa kita? Sukalah dah. Double ganda sekali, triple ganda 3, ni ganda 27. Berapa? Dipanggil ke apa putih? Tak ada. Selama-lama kita sembahyang jemaah ni hak gandaan 27 ni tak ada pasal putih. Bukan double, bukan triple, 27. Ada ni. 27. Sembahyang berjemaah satu kali dengan sembahyang seorang diri 5 hari pun tak sama lagi. Lebihnya fadilah berjemaah. Tapi ilmu kena lebih lah nak dapat upah lebih. Faham tak ni? Kita upah dunia, nak dapat upah lebih, ilmu tarah mana? Sama juga. Nak dapat fadilah berjemaah, upah lebih, ilmu kena lebih. Yang kita duk belajar syarat sembahyang, rukun sembahyang, syarat bagi rukun sembahyang itu untuk sah sembahyang. Untuk sah berjemaah, belajar syarat berjemaah pula. Untuk sah Jumaat, belajar syarat Jumaat pula. Saya duk belajar dah syarat, rukun, syarat bagi rukun. Saya memperbetulkan rukun qauli, takbir, Fatihah, tasyahud, salam. Saya sudah memperbetulkan. Itu untuk sah sembahyang. Untuk sah berjemaah, ni. Fardu ain kita mempelajari berkaitan dengan syarat-syarat untuk sah berjemaah, untuk sah makmum mengikuti imam. Di dalam kitab Wisyahul Afrah, dia ada 12 syarat berkaitan dengan untuk sah makmum mengikuti imam. Di antaranya hak berkaitan dengan muafiq masbuk, itu pun daripada satu syarat yang bukan hanya syarat tu membicarakan muafiq dan masbuk, dan satu syarat yang di bawahnya mengandungi hukum muafiq masbuk, bukan hanya di satu syarat tu mengandungi hukum muafiq masbuk semata-mata. Kemudian ada pula 11 syarat yang lain. Tambahan pula sekarang ni terkadang semai Jumaat faham macam Terengganu ada mengikut keluasan masjid. Kalau keluasan masjid tu sudah penuh, faham dia macam mana dia punya ketetapan pihak berkuasa agama. Tak payah sembahyang. Tutup pintu pagar. Mana di luar-luar tu tidak dibenarkan. Tapi tak boleh masuk pasal masjid lah. Dia sampai nak main luar pagar tu, dia je. Tidak dibenarkan masuk ke masjid. Nak benar macam mana kalau sudah keluasan yang dibenarkan tu sudah penuh, memanglah tak boleh nak masuk. Benar tak benar pun tak boleh masuk lah. Ada semayang kat luar. Tapi gitulah, semayang kat luar tu dibenarkan oleh pihak berkuasa ataupun tidak. Sebab yang dituntut pada Jabatan Agama adalah kawasan masjid saja. Jadi hak kan. Tapi di luar dia kalau hak persekutuan, hak negeri, dia negeri masing-masing lah. Hak persekutuan, hak dikeluarkan oleh KL,
Bila keluasan masjidnya penuh, mereka membenarkan mana apa ni, di sekitar masjid. Itu hak KL. Kemudian kalau hak negeri Terengganu, sebab dia hak KL, kemudian hak bab agama ni negeri masing-masing. Kalau di Terengganu keluasan masjid penuh, maka akan dibuat pula untuk kawasan sekitar masjid. Sebab asal 40 orang kalau Terengganu lah. Kemudian mengikut keluasan masjid penuh, hak bilangan kawasan masjid 600 ke 800 ke, maka baliklah. Kemudian dibenarkan pula bila keluasan masjid tu penuh, dibenarkan untuk buat di sekitar masjid selagi jaga SOP, contohnya penjarakan. Itu di Terengganu. Mana dibenarkan di luar daripada masjid. Kalau di Terengganu, dipaham macam mana? Bukan tu juga dibenarkan. Makna orang yang semain luar kawasan masjid tu memang tidak langgar ketetapan pihak berkuasa agama. Lepas tu dari segi pihak masjid pula, macam mana untuk meraihkan orang yang begitu bersemangat untuk sembahyang Jumaat, walaupun di luar masjid, walaupun terkadang di tengah panas sekalipun, sanggup dia nak sembahyang Jumaat. Itu macam mana pula dari segi pihak masjid untuk raih orang yang seumpama ni, dalam keadaan dalam masyarakat kita ni ramai orang yang sudah meninggalkan sembahyang Jumaat mudah-mudah, senang-senang. Macam mana pula pihak masjid tu untuk meraihkan orang yang seumpama ni? Satu perkara besar tu. Tapi itu bergantung kepada pihak berkuasa agama. Kalau pihak berkuasa agama membenarkan, kita pihak masjid biar kita raih mereka, bagusnya mereka, walaupun tengah panas pun mereka sanggup nak sembahyang Jumaat. Kita raih hak ni. Kemudian kita kena fikirlah macam mana kita nak tarik, nak dakwah balik. Ramai di kalangan orang Islam kita ni, jadi Jumaat ni dia buat senang, tak lagi biar tak apa lah. Ni. Hak mana sungguh tu macam mana kita raih mereka? Bersungguhnya mereka semai walaupun tepi jalan. Macam mana lah kita nak pastikan dia yang berjemaah tu menepati syarat berjemaah sebagai makmum untuk sah sembahyang mereka. Ni tanggungjawab pihak masjid lah pula. Memanglah orang yang sembahyang di luar pagar contohnya, tanggungjawab mereka untuk memastikan mereka berkedudukan sah mengikut imam dalam masjid. Mereka berada di luar masjid. Mereka bertanggungjawab atas diri mereka sendiri untuk memastikan mereka buat tu menepati syarat berjemaah. Tiba-tiba mereka ni tak tahu, tak erti. Kita pak masjid pula tengok macam mana kedudukan mereka. Dengan cara kedudukan mereka tu sah tak mereka yang berada di luar kawasan masjid mengikuti imam yang berada dalam masjid. Kita pak masjid lah kena kira. Mereka bersungguh dah nak sembahyang Jumaat walaupun luar pagar, walaupun tengah panas. Tapi macam mana kedudukan mereka tu menepati tak syarat sebagai makmum yang berada di luar masjid mengikuti imam yang ada dalam masjid. Dia ada syarat yang berbeza dengan makmum dengan imam sama-sama dalam masjid. Itu syarat lain. Maknanya kita tengok pula mereka macam mana menepati syarat untuk sah berjemaah mereka tu. Kalau berjemaah mereka tidak sah, Jumaat mereka tidak sah. Ini semua berkaitan dengan syarat berjemaah yang wajib fardu ain. Atas makmum kena mengetahui hukum hakam. Di mana makmum nak mengetahui hukum hakam ni? Di masjid lah. Pihak masjid lah kena pastikan dia kalangan makmum kita ni makmum yang mengetahui syarat-syarat sebagai seorang makmum. Bukan hanya jadi makmum gitu, bukan. Sebab Jumaat makmum berada di dalam masjid tak berlaku sebelum ni. Jadi sekarang ni musim Covid berlaku. Jadi benda yang mana kita tak tahu macam mana cara nak buat. Kena pastikan. Kita kena cari ilmu molek. Biar kita faham berkaitan dengan makmum yang berada di luar kawasan masjid. Kedudukan makmum ni macam mana. Tetapi apa yang berlaku pada masyarakat ummah Islam umumnya,
pada masa kini bahawa pada kebanyakan mereka menjadi kesukaran untuk memahami masalah muafiq dan masbuk dengan tepat mengikut hukum fiqh. Kesukaran untuk memahami. Terkadang masyarakat Islam umumnya bukan kesukaran, bahkan tak peduli pun ni nak belajar, tapi kesukaran dengan kitab-kitab Jawi lama, kesukaran untuk memahami masalah masbuk dengan tepat mengikut hukum fiqh. Kesukaran ni orang yang nak belajar. Tapi hak tak peduli langsung tu, hak tu tak ada kesukaran lah, senang-senang sahaja. Senang sungguhlah macam sebut tadi lah. Tak tahu, senang sahaja. Senang, tak tahu. Susahnya bila? Lepas dah mati barulah tahunya susah. Tak ada apa sekara pun. Tadi ni senang je. Mungkin kalau tak sah pun tak ada nampak kosong ke, pakoh ke, sama je. Bukan rajin pula dia berjemaahnya. Tapi relax je, senang je. Tak tahu, cukup senang. Tapi lepas dia mati, tahulah macam mana. Boleh jadi kesukaran yang mereka hadapi itu adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya disebabkan buku-buku atau kitab-kitab yang menghuraikan masalah muafiq dan masbuk dengan cara mudah serta dengan bahasa yang senang adalah sangat berkurangan sekali. Itu satu faktor. Kemungkinan buku-buku kitab-kitab tu yang menghuraikan masalah muafiq dengan cara mudah ni, ini sangat berkurangan, dia kata. Atau boleh jadi juga kerana umat Islam sekarang sentiasa dalam kesibukan mencari nafkah hidup hingga tidak ada masa dan ruang untuk membaca dan mengkaji dalam kitab-kitab fiqh yang berhubung dengan masalah ini. Kesibukan mencari nafkah hidup sehingga tidak ada masa dan ruang untuk membaca dan mengkaji dalam kitab-kitab fiqh berhubung masalah ini. Kalau ada masa pun membaca tak akan faham masalah muafiq masbuk ni. Nak mengkaji macam mana? Terkadang bukan kita membaca tak faham muafiq masbuk, orang yang mengajar pun kadang-kadang mana ni? Macam-macam pulaknya hak berkaitan dengan muafiq masbuk tu sendiri, yang mana tidak menepati, takrifan pun tidak menepati, hukum hakam pun tidak menepati. Walau apa sahaja alasan yang menghalang umat Islam dari memahami masalah muafiq dan masbuk, mereka tidak boleh membiarkan keadaan demikian berterusan, malahan menjadi tanggungjawab fardu ain ke atas mereka memahami hukum ini dengan tepat. Fardu ain. Oleh yang demikian, saya Hasan bin Ahmad ni dengan serba kekurangan dan tenaga yang dhaif ini cuba menyusun risalah yang kecil ini bagi percetakan kedua dengan diberi nama masalah muafiq masbuk. Saya sangat-sangat berharap kepada ulama-ulama, para guru agar memberi teguran jika terdapat risalah kecil ini kekurangan atau kecacatan, dan kepada Allah Azza wa Jalla saya bermohon semoga memberi keberkatan di atas usaha yang kerdil ini. Al-Fakir ilallah Hasan bin Ahmad, Kampung Tiung Dalam, Kota Baharu, Kelantan. Itu hak kata pengantar. Kedudukan sembahyang dalam Islam. Jadi dia panjang ni, sebelum nak masuk kepada masalah muafiq masbuk ni, dia panjang dulu bicara hak berkaitan dengan sembahyang, bicara berkaitan dengan hukum berjemaah, bicara berkaitan dengan keutamaan menjadi imam tu siapa. Barulah muka surat 9 masuk kepada muafiq dan masbuk. Sudah menjadi perkara yang lumrah di kalangan masyarakat Islam bahawa sembahyang merupakan tiang agama dan ianya menjadi garis pemisah antara Islam dan bukan Islam, sehingga di akhirat nanti bahawa amalan manusia yang pertama dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala ialah sembahyang, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa in saluhat saluha sairu amalih wa in fasada fasada sairu amalih. Maksudnya perhitungan yang mula-mula sekali dilakukan ke atas seorang hamba di akhir nanti ialah sembahyang. Permulaan yang dihisap di hari akhirah adalah sembahyang. Jika baik sembahyang, maka baiklah segala amal-amal yang lain. Dan jika rosak sembahyang, maka turut rosaklah segala amalan yang lain. Ni hadis yang kita biasa dengar semua dah ni. Yang pertama-tama yang akan dihisap pada hari kiamat adalah sembahyang. Sembahyang elok, eloklah amal yang lain. Sembahyang rosak, rosaklah amal yang lain. Sebab sembahyang adalah tiang agama. As-salah imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hanamaddin, atau kama qala. Kita maklum, sembahyang tiang agama. Siapa yang mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang, dia telah meruntuhkan agama. Sembahyang tiang agama. Sembahyang tiang agama. Tiang ni nak kena ada tapak. Jadi usuluddin itu dalam bab akidah, bab iman. Tanpa usuluddin, tanpa akidah beriman, sembahyang tiang comel macam mana pun tak ada nilai. Ni kita kena faham molek. Betul, sembahyang tiang agama. Sembahyang kita kena pelihara molek. Tapi sembahyang ni kita nak banner tiang ni atas tapak agama, akidah, iman, tauhid kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah orang tua-tua kita ni, kalau mengaji agama ni, dua lah hak mereka tekan. Sifat 20, bab semayang. Sifat 20, bab semayang. Kita sekarang belajar agama. Sifat 20 kurang dititik beratkan. Bab semayang pun kurang dititik beratkan. Itu bukan itu. Jadi tak sama dengan orang-orang tua kita dahulu. Sebab tu mereka walaupun amalan mereka itu biasa-biasa, tapi amalan mereka tu bernah. Sebab mereka ada usuluddin, tapak agama yang kemah, dan mereka pula sembahyang tiang agama yang sempurna. Sebab sembahyang ni kita kena pelihara sembahyang. Tuan perintah kita jaga sembahyang. Hafizu ala salawati wassalatil wusta. Peliharalah kamu, wahai orang-orang yang beriman, atas sembahyang dan sembahyang wusta. Sembahyang dan sembahyang wusta. Dia sembahyang wusta ni di tengah. Di tengah ni, mana apa di tengah ni? Sebab sembahyang wusta ni sembahyang asar. Sembahyang asar dipanggil dengan sembahyang wusta kerana sembahyang asar ni baina salataini min salatil lail wa salataini min salatin nahar. Kerana asar ni duduk di tengah antara dua sembahyang daripada sembahyang sebelah malam dan dua sembahyang daripada sembahyang sebelah siang. Mana? Asar antara maghrib isyak, antara subuh dan zuhur. Dipanggil sembahyang wusta, sembahyang di tengah. Jadi jumhur sembahyang wusta dan sembahyang asar. Walaupun ada setengah pandangan dia kata sembahyang subuh. Tapi jumhurnya sembahyang asar, sembahyang wusta. Jadi Allah perintah pelihara sembahyang dan pelihara sembahyang wusta, sembahyang asar. Pelihara sembahyang ni termasuk sembahyang asar dah. Sembahyang waktu. Tapi sembahyang asar ni dibilang asing sebab apa? Sebab dia hak paling lebih sekali. Lepas tu sembahyang paling lebih, sembahyang asar. Yang kedua, sembahyang subuh. Yang tiga, sembahyang isyak. Yang keempat, zuhur. Kemudian, maghrib. Itu sembahyang. Kalau berjemaah, hak paling afdalnya sembahyang jemaah subuh lah. Orang berjemaah subuh ni, faka'annama qala lail kullah. Seperti dia mendirikan malam sekalian malam. Hak berjemaah yang keduanya isyak.
Faka'annama qama nisfal lail. Dia bangun isyak seolah-olahnya dia mendirikan setengah malam. Itu kalau hak berjemaah. Kalau semayang asar, subuh, zuhur, asar, subuh, isyak, zuhur, maghrib. Kalau berjemaah subuh, isyak, barulah asar. Kemudian zuhur. Kemudian maghrib. Lebar maghrib dipanggil. Orang Terengganu panggil lebar garik. Garik ada. Hak tu hak yang kelima tu. Tapi berjemaah hak paling besar sekali ni adalah berjemaah Jumaat. Itu hak paling besar sekali. Berjemaah subuh pula, berjemaah subuh mana ni? Hak paling lebih berjemaah subuh pagi Jumaat. Berjemaah hak paling besarnya Jumaat lah. Itu fardu ain. Sebab syarat sah Jumaat berjemaah. Atau paling besar berjemaah Jumaat. Kemudian subuh pagi Jumaat. Hak Nabi kata, ma min salatin afdalu min salatil fajri yaumal jum'ati fi jama'atin. Tidak ada daripada sembahyang yang lebih afdal daripada sembahyang subuh hari Jumaat dalam keadaan berjamaah. Tidak ada yang lebih afdal daripada sembahyang fajar hari Jumaat dalam keadaan berjemaah. Sembahyang fajar ni kita fahamlah, sembahyang subuh lah. Sembahyang fajar ni sembahyang subuh. Pada dalam hadis itu, salatul rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isi-isi. 2 rakaat qabliyah subuh tu lah. Ada orang faham 2 rakaat fajar hak lain, qabliyah subuh hak lain. Ada lah. Itulah dia. Sebab sembahyang subuh ni di antara namanya sembahyang fajar. Dia banyak nama. Setengah ulama kata nama dia wusta tadi lah. Setengah pandangan. Sembahyang subuh, sembahyang fajar, sembahyang wusta, sembahyang ghudah, sembahyang bardi, ada 5 nama. Jadi sembahyang fajar apa dia? Sembahyang 2 rakaat fajar, 2 rakaat qabliyah subuh. Dulu ada dalam buku lama tu, buku sembahyang sunat tulisan Jawi, hak ni buku tahun 80-an ni. Dia asingkan antara sembahyang sunat fajar dengan qabliyah subuh, tak betul tu. Betul ada orang dia salah faham. Dia sembahyang sunat fajar dahulu, baru sembahyang sunat subuh, tak ada. Sembahyang sunat fajar itulah sembahyang sunat subuh. Dan setengah-setengah kitab fiqh, dia tak sebut nama sembahyang subuh. Sembahyang fardu fajar. Ada ni? Fajar sembahyang subuh lah. 2 rakaat fajar, lebih baik dia duduk dan isi-isi, makna 2 rakaat qabliyah subuh. Jadi berjemaah subuh paling afdal, tapi paling afdalnya adalah berjemaah subuh pagi Jumaat. Jadi Allah Ta'ala perintah pelihara semayang. Pelihara semayang ni bukan pelihara waktu saja. Pelihara waktu ni, pelihara waktu pastikan dalam waktu, itu pelihara yang wajib. Pelihara waktu pastikan di awal waktu, pelihara yang sunat. Kita pelihara sembahyang, pastikan sembahyang tu dalam waktu, itu pelihara yang wajib lah. Kena jaga waktu molek. Pastikan sembahyang kita dalam waktu. Itu pelihara yang wajib. Kita pelihara sembahyang, pastikan di awal waktu sokmo. Itu pelihara yang sunat. Kemudian, pelihara yang wajib laginya, pelihara dia punya syarat-syarat dan rukun-rukun di dalam sembahyang. Syarat bagi tiap-tiap rukun. Itu pelihara yang wajib. Kadang-kadang hak pelihara yang wajib, syarat, rukun tak peduli. Buat pandai-pandai sendiri. Hak dipelihara hanyalah sembahyang awal waktu. Itu pelihara yang sunat. Afdal a'mal as-salah fi awali waktiha. Selebih-lebih amalan sembahyang di awal waktu. Itu sunat. Waktu fadilah dia panggil. Itu pelihara juga, tapi pelihara yang sunat. Pelihara wajibnya, pelihara hukum hakam. Nak pelihara hukum hakam tu wajib fardu ain kena belajar hukum hakam sembahyang. Wajib fardu ain. Tinggal kewajipan fardu ain berdosa besar. Tak peduli hidup pedulinya, nak pelihara awal waktu, hak hukumnya sunat sahaja. Ini golongan-golongan yang mementingkan nawafil dan fadail tapi menghampakan faraid.
Dan kitab Sirajul Talibin didatangkan beberapa golongan yang terpedaya dalam rupa agama. Rupa agama, tapi terpedaya. Di antaranya, mereka yang mementingkan nawafil dan fadail saja, tapi menghampakan kefarduan. Hak sunat-sunat ditekan, baguslah. Hak fadilah-fadilah ditekan, bagus untuk menggemarkan kita pada aman. Tapi kefarduan, hak belajar ilmu fardu ain tidak dipedulikan. Itu bukan. Itu golongan yang tertipu. Hak pelihara sunat, pelihara lah. Pelihara sunat-sunat hai'ah di dalam sembahyang, itu pelihara yang sunat. Pelihara yang wajibnya mana? Pelihara pastikan sembahyang dalam waktu. Pelihara hukum hakam yang terkandung di dalam sembahyang, termasuk hukum hakam yang terkandung dalam sembahyang berjamaah. Itu kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabdanya lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza 'alaiha kanat lahu nura wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nur wala burhan wala najah wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'auna wa Ubay bin Khalaf. Maksudnya, sesiapa menjaga sembahyang dengan baik, sesiapa yang menjaga sembahyang dengan baik, memelihara sembahyang, sembahyang itu memberi kepada cahaya nur, menjadi bukti dan berjaya di akhirat nanti. Jika sesiapa tidak menjaga, tidak memelihara sembahyang, tidak ada baginya bagi sesiapa cahaya nur, tidak ada baginya bukti dan kejayaan. Dan pada hari kiamat bersama Qarun dan Fir'aun dan Ubay bin Khalaf. Qarun, Fir'aun masyhur. Ubay bin Khalaf bukan Abdullah bin Ubay ni, bukan ayah Abdullah ni. Ubay bin Khalaf ayah Abdullah ni. Abdullah bin Ubay munafik tu kan. Ubay bin Khalaf ni yang mencederakan Nabi dalam peperangan Uhud. Ubay bin Khalaf ni dia pukul lembing pada topi Nabi SAW hingga topi Nabi tu masuk pada pipi Nabi SAW. Kemudian Ubay bin Khalaf ni dibunuh oleh Nabi SAW yang merupakan orang kafir yang pertama-tama yang dibunuh oleh Nabi SAW. Ubay bin Khalaf. Ni yang mana hok bapak besar ni? Dia kalangan kafir Quraisy. Ni Qarun, Fir'aun dan Ubay bin Khalaf. Siapa ni? Orang yang tidak memelihara sembahyang. Orang yang memelihara sembahyang ni umumlah. Memelihara waktu sembahyang. Tadi lah. Orang yang tidak pelihara sembahyang ni termasuk orang yang tinggal sembahyang. Tidak pelihara lah tu, tak jaga lah tu. Tapi waktu jelas sangat orang tak sembahyang ni. Tak peduli, tak pelihara langsung. Tak jaga langsung semayang. Ataupun orang tak pelihara ni, dia semayang tengok pada keadaan lah. Boleh semayang, ada kelapangan, dia semayang. Tak ada kelapangan, dia tinggal semayang. Apa yang tidak pelihara? Tapi kalau kita takutnya, semayang waktu tak tinggal. Berjemaah tak tinggal. Tapi hukum hakam tidak dipelihara. Ni yang paling takut. Takut jadi macam Khalaf bin Rafi', orang Badawi, yang mana dalam hadis Masih Salatah tu, orang yang merosakkan akan sembahyang tu. Hak di sembahyang, kemudian dia berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi jawab salam Khalaf bin Rafi', Nabi pun bersabda, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, sembahyang kamu, maka kamu belum sembahyang. Nabi kata, kamu belum sembahyang. Bukan Nabi kata kamu sembahyang 2 rakaat tadi, tapi sembahyang kamu tu tak jadi. Tak. Nabi kata kamu belum sembahyang. Ni. Maknanya kalau sembahyang sebagaimana Khalaf bin Rafi' tak pelihara dia punya syarat dan rukun, hukumnya belum sembahyang. Macam hak gadak sembahyang langsung tu. Jadi orang yang tak sembahyang tu benar, tu dia pun sedar. Dia berat.
Allah, tak semayang berat, dia pun sedar. Tapi hak takutnya semayang tak tinggal. Tapi belum sembahyang. Hak ni dia rasa dia adik dia comel dah, sebab dia semayang tak tinggal. Ni apa nak betul ni? Orang tak semayang, dia tahu dah. Dia tu salah tu, tak semayang. Orang tegur nasihat pun dia senyap je. Dia tak lawan sebab dia sedar dia tak baik. Tapi kadang-kadang gini mudah kita pujuk dakwah dia. Tapi orang hak semayang tu, kita kata belajarlah. Kalau tak pandai takkan saya semayang. Tu khalaq birafik semayang tu. Kan ada orang buat alasan kan. Oh, kalau saya tak pandai, tak boleh semayang lah sayanya. Saya semayang tu pandai. Macam mana dia khalaq birafik? Semayang 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat. Tapi fa innaka lam tusalli. Kerana kamu belum sembahyang. Tengok. Maknanya, sembahyang tak semestinya sembahyang. Terkadang belum sembahyang. Kalau sembahyang macam khalaq birafik. Jadi khalaq birafik ni dia orang Badawi. Tapi khalaq birafik itu daripada apa yang berlaku tu, panjang hadis Nabi tu, hak rukun sembahyang kita tu. Hak Nabi ajar pada khalaq birafik, iza kumta ila salah fakabbir summa qra ma tayassaraka minal Quran summa raka' hatta tatma'inna raki'an. Panjang hadis tu. Hak Nabi ajar khalaq birafik. Hak tu hak rukun 13 kita kan. Ada ni. Daripada hak khalaq birafik tu lah. Tapi nak ceritanya pengajaran daripada peristiwa khalaq birafik itu. Mana apa ni? Jangan semayang macam khalaq birafik. Semayanglah sebagaimana hak Nabi ajar kepada khalaq birafik selepas daripada tu. Jangan ambil khalaq birafik sebelum tu. Ambil khalaq birafik hak selepas Nabi ajar dia semayang. Jadi kita ni khalaq birafik orang Badawi, kita nak ambil hak mana? Hak sebelum ke hak selepas? Hak selepas kena belajar. Kalau tak belajar jadi khalaq birafik hak sebelum. Hak Nabi kata, fa innaka lam tusalli. Kerana sesungguhnya kamu belum sembahyang. Itu khalaq birafik hak sebelum. Orang perangai macam khalaq birafik sekarang, boleh kata ramalah juga. Adalah perangai seumpama ni. Perangai macam mana? Sombong. Khalaq birafik sombong. Di masuk masjid Nabi SAW, Nabi ada kan? Pergi kat belajar sikit-sikit dengan Nabi, orang nak semayang. Oh, dia semayang buat pandai dia. Semayang buat pandai dia. Ni. Nabi tengok semayang dia tu salah. Semayang salah, mungkar. Zanbun kabir, dosa besar. Sebab apa? Sebab tak semayang pun dianya. Mungkar, dosa besar. Tapi mungkar berlaku depan Nabi. Hak Nabi kata, man ra'a minkum mungkara tu. Siapa yang melihat mungkar, maka naklah tegur. Tegur tu kan. Tapi Nabi tegur ke tak? Nabi tak tegur. Mungkar berlaku depan mata Nabi. Maka ulama pun istimbat hukum, ambil hukum. Hak Nabi berkata, siapa tengok mungkar, maka nak cegah dengan tangan, dengan kekuasaan. Hak berlaku Nabi tengok, Nabi memang ada kekuasaan. Sebab Nabi tu Rasul. Nabi tu pemimpin di Madinah. Maka Nabi ada kekuasaan, tapi Nabi tak tegur pun. Maka ulama pun istimbat hukum, hak kata tengok mungkar wajib cegah ni ada syarat juga. Di antara syaratnya, jangan orang macam khalaq birafik sombong. Hak sombong biar ke dia gilah. Belajar tak ambu? Orang belajar dia lari semua. Kalau ada dalam masyarakat kita seumpama ni, kalau kita kenal baik dengan dia, pegang molek. Awak buat tu salah dah. Awak tunjuk contoh yang tak baik kepada rupa orang agama, nasihat molek. Apa orang ajar tu salah ke dengan hukum hakam yang awak lari tu? Kalau salah, beritahu di mana salah. Kenapa awak lari? Orang yang lari daripada majlis ilmu ni, orang yang pandai orang lagi majlis ilmu yang dilengkungi oleh para malaikat. Siapa yang lari? Tapi kalau tak ada majlis ilmu, akan duduk di masjid sampai ke isyak. Tapi kalau ada majlis ilmu, akan lari. Ni. Siapa yang tak suka duduk di bawah naungan para malaikat? Tapi rupanya agama. Hak boleh nasihat kita nasihat molek. Kalau tak makan nasihat juga, kamu jangan datang ke tempat kami kalau ketika tempat kami ada program agama. Memalukan apa yang awak lakukan.
Awak carilah tempat awak tak ada kuliah agama. Awak jangan marilah berjemaah di tempat yang ada kuliah agama. Sebab apa? Malu sangat perbuatan awak tu. Ke tempat lain dia lagi kan? Berjemaah lagi tempat lain. Perambaklah orang seumpama tu. Jadi hak sombong macam Khalid bin Rafiq ni lah. Nabi ada. Tiba-tiba dia mayang cara dia. Lepas tu, mungkar berlaku. Wajib juga mungkar. Bukan kepada orang yang sombong macam Khalid bin Rafiq. Mana? Abang apa ni? Belagak pandai. Tu saya biasa sebutnya Khalid bin Rafiq ni tenggok dia kata. Tenggok. Tapi orang tak kerti tenggok. Sombong tu lah tenggok. Gong. Oh faham? Tahu tak gong? Tahu gong? Tahu. Di Pahang ni adalah kapung gong-gong-gong dia tak? Tak ada. Terengganu banyak kapung gong. Gong banyak Terengganu. Pahang tak ada gong ni? Kapung gong tak ada. Mana tenggok, sombong, gong kita kata kau. Maka kita nak tegas pun biar ke dia lah. Kita tengok dia semayang. Berat dia ni semayang. Tapi dia sombong. Cakap pandai. Orang sebelajar dia lagi balik. Kita wajib tak beritahu dia? Tak wajib. Biar ke dia. Nak beritahu pun beritahulah. Tapi wajib ke tak? Tak wajib. Sebab dia sombong. Macam Khalid bin Rafiq. Tak wajib. Sombong. Kemudian Khalid bin Rafiq ni sudah semayang. Bukan Nabi panggil. Dia yang berjumpa dengan Nabi SAW. Bukan Nabi panggil. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Beri salam. Nabi jawab salam. Lepas Nabi pun bersabda. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu. Semayang kamu. Kamu belum sembahyang. Belum semayang. Tapi Nabi suruh semayang. Buat apa dah dia tak pandai? Dia pun pandai sangat. Buatlah. Gitu. Ajar. Tapi Khalid bin Rafiq ni betul benar. Pergi semayang pula. Tadi Nabi tengok benda mungkar. Nabi tak tegah. Satu hal. Sudah Nabi tak panggil. Satu hal. Lepas tu Nabi suruh semayang pula. Apa suruh semayang? Dia tak pandai. Dah buatlah. Buat. Ajar orang sombong gini. Pada ni. Bayangkan kalaulah Khalid bin Rafiq sudah semayang pakai balik. Macam mana semayang dia sampai ke akhir? Biar dia lah pandai sangat. Tapi dia yang datang jumpa dengan Nabi SAW. Berulang seumpama tu 3 kali. Yang ketiga, Nabi kata, kamu belum sembahyang. Khalid bin Rafiq pun mengaku, ya Rasulullah, tak pandai dah. Apa Nabi ajar? Nabi ajar bukan kerana 3 kali. Nabi ajar kerana Khalid bin Rafiq mengaku dah tak pandai. Sombong ni. Sampai 3 kali buat cara dia. Tapi 3 kali semayang ni, fa innaka lam tusalli. Kamu belum sembahyang. Ni orang yang tidak pelihara semayang. Mana apa? Semayang tapi tak pelihara hukum hakam, dipanggil tak pelihara semayang. Di hari akhirah bersama dengan Qarun, Firaun dan Ubay bin Khalaf. Tak semayang orang ni. Sebab tak pelihara semayang. Tak pelihara tak semayang betul benar, semayang ikut suka, ataupun semayang tak pelihara hukum hakam. Samalah dengan orang tak semayang. Ni takut ni. Bila semayang ni sebagai tiang agama, tidak ada pahala ibadah lain nak letak di mana? Kalau semayang yang pertama-tama akan dihisap, kalau semayang ni punah habis hak lain, mana amalan kita? Nabi kata apabila punah semayang, hak terdahulu. Bukan apabila dak semayang. Wa iza fasada sairu amali. Dan jika rosak semayang, maka tu rosak segala amalan yang rosak, bukan dak semayang. Pada ni. Mana Nabi ajar macam mana? Nabi berhadapan dengan orang yang sombong macam Khalid bin Rafiq. Lepas tu Nabi pun ajar hal semayang. Khalid bin Rafiq pun semayang sebagai ilmu yang diajar oleh Nabi SAW. Kita nak Khalid bin Rafiq. Hak Nabi kata kamu belum semayang. 3 kali Nabi kata kamu belum semayang. Ataupun hak Khalid bin Rafiq yang diajar oleh Nabi kemudian. Jadi hak tak jaga semayang termasuk orang yang tidak pelihara akan hukum hakam yang terkandung di dalam sembahyang. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salah. Maksudnya batasan pemisahan antara seorang itu dengan kufur ialah
tinggalkan sembahyang. Batasan macam mana? Seseorang tu Islam ke bukan Islam ke, garis pemisahnya adalah sembahyang. Kalau orang sembahyang tu orang Islam, orang tak sembahyang tu orang kufur. Sebut kata orang sembahyang sebenar lah, bukan sembahyang khalaq birafik tadi, hak sebelum tu. Kemudian kufur ni pula, kufur agama ke kufur nikmah? Dia akan bicara di bawah tu. Kufur agama, riddah, murtad. Kufur nikmah, masih lagi sebagai orang Islam. Tapi kufur orang ingkar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat pelbagai, tiba-tiba mereka meninggalkan sembahyang. Dari keterangan hadis di atas bahawa tugas sembahyang ke atas setiap individu Muslim merupakan tanggungjawab yang paling besar dan utama terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Malahan untung rugi nasibnya di alam akhirah bergantung kepada sejauh mana keelokan sembahyangnya. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sembahyang itu jalan untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dunia dan akhirah. Menunaikan sembahyang dengan sempurna itu akan memberi cahaya kepada hati, mendidik jiwa, mengajar soal itu akan ada adab perhambaan dan menanam dalam hati kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu setiap Muslim dan Muslimah hendaklah menunaikan sembahyang masing-masing dengan betul dan tepat sebagaimana yang ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mesti faham rukun dan syaratnya syarat sembahyang, sah batalnya batal sembahyang. Perlu mengetahui segala peraturan dan adabnya adab sembahyang. Masbuk dan muafiqnya jika ia menjadi makmum. Dan wajib ia mengetahui syarat-syarat menjadi imam jika hendak menjadi imam dalam sembahyang Jumaat dan Jumaat. Maknanya kena tunaikan sembahyang dengan betul dan tepat sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak sebagaimana hak Nabi tunjuk ni, kalau sahabat tengok betul benar lah. Kalau kita orang kemudian, sebagaimana hak ada dalam kitab-kitab ulama muktabar. Hak Nabi perintah tu kan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembayang. Tengok betul benar ra'a basariyah ni, sahabatlah tengok mata lenda. Dan kita ra'a ilmiah lah sebagaimana yang kita tahu. Puak sesak dia pakai zahir-zahir. Semayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Oleh kerana tak tengok Nabi semayang, tak wajib semayang. Jadi sahabat je lah wajib semayang je. Bukan kata kita tabi'in pun tak sempat dengan Nabi. Tabi'in kan dan dengan sahabat je. Ini pakai betul benar. Semayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Dah? Orang hak lahir selepas daripada kewafatan Nabi SAW, orang tabi'in contohnya, tak tengok juga. Sama telah kita orang kemudian, tak tengok, tak wajib lah dia kata. Ra'a itu ra'a ilmiah, sebagaimana kamu tahu cara aku semayang. Macam nak tahu cara Nabi semayang? Dalam kitab. Hak tu Nabi perintah kita bukan suruh semayang gitu dok. Semayang sebagaimana kamu tahu cara aku sembahyang. Dia kena tahu berkaitan dengan rukun, syarat. Lepas tu syarat bagi tiap-tiap rukun. Kena tahu belaka tu. Syarat tu panjang bicara tu. Syarat wajib ada, syarat sah ada. Tu panjang lebar tu fardu ain belaka tu dalam bab taharah. Ada ni. Lepas tu rukun, syarat bagi tiap-tiap rukun pula. Tu semua hak asas-asas, hak wajib fardu ain kepada kita. Ni kita kena perhalusi molek. Ni tiang agama ni. Tiang agama yang pertama-tama yang akan ditanya pada hari akhirat. Jadi kita masjid ni tempat utama orang mendirikan semua berjemaah laginya dengan Jumaatnya, dengan Jumaat 5 waktunya. Kita mantapkan sembahyang di kalangan ahli jemaah kita. Tambuh sembahyang gitu tambuh. Kita kena mantapkan ilmu berkaitan hukum hakam sembahyang.
Ni kita bicara bab sembahyang lah. Tapi sembahyang yang dibina atas usuluddin akidah yang sebenar. Tu bab yang pertama lah tu. Bab akidah. Oleh itu, memandangkan kedudukan sembahyang adalah besar dan pokok agama, maka sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebahagian ulama tabi'in dan sebahagian daripada ulama kemudian dari tabi'in berpendapat bahawa orang-orang muslim yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja hukumnya kafir. Kafir ni batal agama. Itu sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada ulama tabi'in dan ulama-ulama kemudian berpandangan sesiapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja kafir orang ni. Kafir lalu dah. Batal Islam dia. Sahabat-sahabat yang berpendapat demikian seperti Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Muaz bin Jabal, Jabir bin Abdullah, Abu Darda radhiyallahu anhum, Abu Darda radhiyallahu anhum, di antara laginya Abdurrahman bin Auf, di antara laginya Abu Hurairah berpandangan orang yang meninggalkan sengaja kafir. Sebagaimana zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka kafir terang-terang dah orang ni. Pakai zahir. Kafir mana? Kafir riddah, batal agama. Kafir riddah, batal agama. Bila batal agama, mati jenazahnya jenazah orang kafir. Jenazah orang kafir. Haram dimandikan, dikapankan, haram disembahyangkan, dan haram ditanam di perkuburan orang Islam. Termasuk meninggal dengan sengaja adalah ketika sakit. Sengaja juga dia panggil. Kadang-kadang orang sakit kan, kita bukan tinggal sembahyang sengaja, kita sakit. Ada. Sengaja. Sebab orang sakit, lagi mudah dia sembahyang. Berdiri, duduk, mengiring, melentang, isyarat dengan kepala, isyarat dengan mata. Maknanya, lagi sakit, lagi mudah sembahyang. Hak payahnya siapa? Orang yang nak tolong menyempurnakan syarat tu payah. Tapi yang berlakunya, orang yang nak menolong anak cucu, nak tolong sangat-sangat. Orang sakit, tak ambil sembahyang, bukan tak ambil sembahyang. Tanya bab sembahyang, marah lalu dah. Tak berlaku. Ini pun termasuk tinggal sembahyang dengan sengaja dia panggil kafir. Pandangan sebahagian daripada sahabat dan ulama-ulama kemudian. Tetapi sebahagian yang lain pula berpendapat bahawa orang yang meninggalkan sembahyang sengaja, selama tidak mengingkari tentang wajibnya sembahyang, maka hukum orang ini adalah fasik. Orang ni orang yang berdosa besar. Ini pandangan Imam Syafi'i kita, pandangan Imam Maliki, pandangan Imam Hanafi. Yang menghukumkan kafir, pandangan Imam Hambali. Tiga imam ni, orang ni orang yang fasik. Kalau kata kafir, kufur nikmat selagi tidak engkar. Engkar barulah batal Islam, kafir riddah, kafir murtad. Engkar macam mana? Semayang tak wajib atas saya sebab saya dengan Tuhan rapat dah, dia kata. Ada pasal tu. Dia kenal Tuhan molek dah, dia kata. Tak wajib dah semayang. Pula. Siapa yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semayang fardu, saya sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam bekok kaki. Dia kenal Tuhan, konon-kononnya tak wajib semayang. Tu kafir riddah, tu murtad. Kerajaan kena ambil tindakan, kena hukum bunuh orang yang riddah. Seumpama tu orang yang ingkar kewajipan. Dia tak ingkar kewajipan. Semayang wajib, tapi dia tinggal semayang. Orang ni orang yang fasik. Tetapi ia hendaklah dipenjarakan sehingga ia tunaikan semayang supaya dia tidak menjadi ikutan yang buruk kepada orang Islam. Di penjara ni, ini pandangan Imam Hanafi. Pandangan Imam Hanafi, dipenjarakan. Kemudian penjara sampai dia taubat, dia semayang, ataupun penjara sampai ke mati. Jangan lepas selagi tak semayang.
Itu pandangan Imam Hanafi. Ketika dalam penjara tu, kena pukul semua supaya dia semayang. Sampailah dia semayang taubah, barulah dilepaskan. Hak penjara itu pandangan mazhab Hanafi. Imam-imam mazhab berpendapat bahawa wajib dibunuh kata orang yang meninggal semayang dengan sengaja, sebahagian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ahmad dalam kitab Miftahul Khitabah wal Wa'zi. Imam-imam mazhab yang berpendapat bahawa wajib dibunuh ni selain daripada Imam Hanafi. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali wajib kena bunuh orang ni. Imam Hanafi penjara, jangan bunuh. Itu hak Imam Hanafi. Kemudian bunuh ni pula bunuh sebagai had ataupun bunuh kerana riddah. Imam-imam mazhab menyatakan wajib dibunuh orang yang meninggal semayang itu kerana kekufurannya. Bunuh kerana riddah, kerana murtad. Mana seperti Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Ishaq bin Rahawai dan Ibnul Mubarak, Abdullah Ibn Mubarak, Imam Nakhai, Hakam bin Uyainah. Tu. Hak kata bunuh kerana dia riddatan. Kerana dia kafir. Bunuh kerana kafir, jenazahnya buang gitu je. Manakala yang menyatakan wajib dibunuh kerana menjalankan had seperti mazhab Maliki dan Syafi'i dan Abu Hanifah. Ini sebahagian dari pandangan dalam mazhab Hanafi. Adapun pandangan mazhab Hanafi satunya penjara, bukan bunuh. Sila rujuk pada kitab Bidayatul Mujtahidi oleh Ibn Rushd. Bergianglah hukuman syariat Islam ke atas mereka semua yang mengaku berlindung di bawah naungan Islam, sedangkan mereka dusta kerana tidak menunaikan salah satu rukun yang terpenting itu. Rukun Islam yang terpenting, rukun yang kedua daripada rukun syahadah. Bagi kita sebagai seorang yang faham syariat Allah itu tidak merasai terkejut dan aneh apabila mendengar hukuman terhadap mereka meninggalkan itu kufur atau fasik. Bertambah jelas lagi bila kita memperhati kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ural Islam wa qawaiduddin salasatun alaihunna ussisal Islamu wa man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dami syahadatu an la ilaha illallah wassalatul maktubatu wasaumu Ramadan. Maksudnya ikatan Islam dan asas-asas agama itu ada 3 perkara. Di atas inilah tertegaknya Islam. Barang siapa yang meninggalkan satu daripadanya, maka dia menjadi kafir dan halal darahnya. Mana asas Islam 3 perkara? Iaitu syahadah la ilaha illallah, sembahyang yang diwajibkan dan puasa di bulan Ramadan. Kemudian hak berkaitan dengan orang yang meninggalkan semayang, hukum bunuh. Satu pandangan bunuh kerana riddatan. Itu mazhab Hanbali. Bunuh kerana kafir. Mazhab Syafi'i dengan Maliki bunuh haddan kerana hukum had, hukum hudud. Bunuh tak mana kerana hukum hudud. Tapi biasanya pelaksanaan hukum bunuh pada semayang ini tidak dilaksanakan sebab pandangan dalam mazhab Hanafi hanya dipenjarakan sahaja, tidak dibunuh. Jadi khilaf seumpama ni biasanya dalam bab hukum jenayah tidak dilaksanakan sebab dia ada khilaf di kalangan ulama. Kemudian kita kena faham hukum bunuh kepada orang tinggal semayang ni bukan semudah-mudah tu. Ini ada orang ceramah, dia kata mujur hukum agama Allah tidak tertegak di negara kita. Ni orang ustaz ceramah di masjid. Kalau hukum agama Allah tertegak dalam negara kita, habislah orang muda kampung kita kena hukum pacung belaka, dia kata. Sebab ramai tak semayang. Oh, dia faham agama ni nak pancung orang dia ingat. Macam hak kerat tangan tu lah. Dia faham kok. Kerat tangan hukum agama Allah ni macam takir daging pasar, dia ingat. Mana dia punya negatifnya daripada hukum agama ni. Mari mana ni racun penjajah. Hak mereka ni sudah diracuni lama dah. Kemudian mereka pula meracuni umat Islam yang kemudian pula. Nak meracuni bahawa hukum agama Allah ni beginilah zalimnya. Mana kejamnya. Ni asalnya racun penjajah.
Orang yang bercakap seumpama ni, yang diracuni oleh penjajah, dia pula nak meracuni umat Islam yang lain. Kerak tangan pencuri ni hukum Al-Quran, tapi syarat dia banyak. Bukan takat-takat kerak tangan, bukan. Kemudian pula, apabila ada hukum kerak tangan, kita orang Melayu ni penakut. Orang Arab hok degil tu, hok Mekah hok degil. Tunggu saya cerita duduk Mekah 30-40 tahun. Berapa orang je kena kerak tangannya orang Mekah. Hok curi tu orang luar, dia tu bukan orang Mekah. Orang Mekah tak berani. Mana bukti nyata? Orang Mekah kita tengok. Orang menega tinggal gitu je, baru tinggal semai. Tak ada orang nak ambil pun. Kalau tempat kita, orang ni kamu. Mana mereka boleh nampak dah keberkesanan hukum agama Allah. Mana kalau ada mencuri, bukan orang Mekah. Orang luar. Orang Mekah tak berani. Itu orang Arab orang degil. Orang Melayu. Jangan lalu kot tu. Kerak beratur. Pusing kot lain. Biar jauh pun. Itu orang Melayu. Nakut. Zaman dulu, ni cerita orang tua-tua. Masa Jepun, orang curi. Dia suruh minum sabun. Lepas tu, boceh perut dia pijau. Tak ada orang pun berani nak mencuri walaupun kebeluran sekalipun. Ni contoh. Tapi hukum agama Allah ni mendidik, menakutkan orang. Apabila hukum terlaksana, tak ada lah orang nak mencuri. Tak ada orang beraninya. Itu pencegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hukum Allah. Hati manusia ni milik Allah. Hukum belum terlaksana tu pun pakat takut dah. Siapa takut? Orang mencuri, orang merampok lah takutnya. Orang baik takut apa? Orang mencuri kerak tangan. Kerak lah, bukan kita pun. Apa tu gitu lah. Macam kita kan. Orang ada dadah kena hukum gantung. Buat gantung, nak gantung pun. Bukan kita. Kan ni? Jadi dia negatif fahaman dia. Dia nak hukum bunuh orang tinggal semai ni, syarat dia banyak. Kena pegang dia. Kemudian masuk waktu zuhur, contoh semayang. Semayanglah dianya. Lepas tu terlepas lah. Bukan kata orang ni ipuk kerajaan, satu keluarga tu dok semayang sebelum ni. Kita pun takak pancung. Tidak, sebelum kita tak boleh nak ambil key. Tak boleh ambil key sebelum. Kita ambil key sekarang. Okey, tahan dia. Masuk tu zuhur, semayang. Tak semayang kena hukum pancung. Siapa tak semayangnya? Degi sungguhlah. Dia tak semayang juga. Tak boleh pancung lagi. Masuk waktu asar, qada zuhur tu. Masuk waktu maghrib, tak qada juga zuhur, barulah pancung. Siapa hak tak semayangnya? Dia bukan kata, tengok budak-budak kampung tu, maghrib tu duduk wakaf. Kita tunggu ni pokok nak kuasa ni. Tunggu dalam semua tu. Okey, masuk isyak. Kepung, pancung. Bukan gitu hukum agama. Lepas tu ustaz ni kata, mujur hukum agama tidak tertegak. Sebab kalau hukum agama tertegak di bumi Malaysia ni, habis orang muda kampung kita kena pacung. Sebab ramah tak semayang. Negatifnya fahaman dia. Nak pancung, dia banyak syarat dia. Tambahan pula, pandangan hak kata hukum pancung ni bukan pandangan yang sepakat dari kalangan ulama fiqh. Sebab itulah biasanya kerajaan tidak akan menghukum bunuh orang yang meninggalkan semayang, tangkap ke tahan ke macam mana tu, hak tu terpulang. Pada ni. Ni hak bagi pihak yang berkuasa. Tapi kalau mazhab Syafi'i memang hukum bunuh. Mazhab Maliki hukum bunuh. Mazhab Ambali hukum bunuh riddatan, bunuh kerana murtad. Jenazahnya haram dimandikan, dikapankan, disemayangkan dan haram ditanam di perkuburan orang Islam. Kita berhenti ni tajuk molek sembahyang berjamaah. Dia nak bicara pula berkaitan dengan hukum sembahyang berjamaah, di mana dia akan bicara berkaitan dengan syarat menjadi imam. InsyaAllah lah sempatlah kita masuk di muka surat 9, masuk kepada tajuk kitab Muwafiq dan Masbuk. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin
warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.